Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sambung lagi kita pada muka surat pertama lagi. Allazi hassa bihi. Situ dia ingat saya. Ya dah allazi hassa bihi. Bukan. Ha? Kau dak tu lagi bapak dua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi hassa bihi alaihi salatu wassalamu ala ta'lamihi wa ta'limihi. Dia tak dah makna Melayu dia tu. Yang menyuruh dengan dia dengan faraid ni, dengan belajar ilmu faraid, atasnya rahmat Allah. Atasnya tu atas man allamana wa atas tu. Baris yang keempat daripada atas tu, salatan wa salaman ala man allamana. Atasnya tu atas man allamana tu, yakni atas Nabi. Atasnya atas man tu rahmat Allah dan salamnya salam Allah. Atas belajar. Atas belajar takluk kepada menyuruh. Menyuruh atas belajar akan dia akan ilmu faraid. Dan mengajar akan dia akan ilmu faraid. Jadi Nabi suruh belajar ilmu faraid dan suruh mengajar ilmu faraid. Kalau kita kelih ibarat kitab tu, dia bunyi macam belik. Yang menyuruh dengan dia, tengok hak Jawi dia tu, atasnya rahmat Allah dan salamnya. Sebenarnya dia bukan belik. Kerana atasnya rahmat Allah dan salamnya tu orang panggil jumlah muqtaridah. Hak lain duduk celah tu. Hak Arab tu allazi hassa bihi, lepas tu alaihi salatu wassalamu. Jadi kalau kita nak faham, kita kena abaikan dulu jumlah muqtaridah tu. Jumlah muqtaridah ni orang panggil macam ayat sambil. Belang-belang cakap benda lain sambil buat tubik benda lain, gitu. Itu dia panggil jumlah muqtaridah dalam bahasa kitab ni panggil jumlah muqtaridah. Kalau orang ngaji Arab reti lalu dah, sebut je faham lalu dah. Tapi hak dak cadang ke orang hak dak ngaji Arab lagi. Akan datang ni Ustaz Aziz ngajar Arab, pakat ngaji faham. No. Jadi kalau nak fahamnya dia kena baca gini. Kena baca atasnya rahmat Allah tu dan salamnya, kena tudung dulu hak tu. Tudung dulu hak tu kerana dia hak sambil tu. Hak noknya ke mana? Hak noknya tengok hak Jawi tu. Yang menyuruh dengan dia atas belajar akan dia akan ilmu faraid dan mengajar akan dia. Mudah je. Tu hak noknya. Ada pun atasnya rahmat Allah tu hak tu benda lain. Ribuh benda lain celah tu kalau kita buat kira dengan dia, kalau kita tak tudung dulu, jadi bunyi belik.
Jadi nak wayaknya atasnya rahmat Allah tu doa saja kepada Nabi. Hak noknya dia kata yang menyuruh dengan dia atas belajar akan dia dan mengajar akan dia. Reti lalu mudah gitu. Yakni Nabi itu suruh belajar ilmu faraid dan suruh mengajar ilmu faraid. Sebab apa yang suruh belajar faraid tu? Kata dia li annahu awwalu ilmi yafqidu fil ardi. Kerana bahawasanya jangan cari domainnya lah kawan, tak ada tempat nak balik domainnya tu. Hak tempat tak ada nak balik gitu. Dalam istilah ilmu nahwu dia panggil domain sya'an, dia panggil. Nya tu tak ada tempat nak balik, jangan cari, tak temu. Kerana bahawasanya jumlah selepas daripada domain tu yang nak terang maksud domain tu ialah pertama-tama ilmu yang hilang daripada bumi. Hilang pada bumi. Yakni jumlah selepas daripada nya tu apa dia? Ialah pertama-tama ilmu. Hak tu. Jumlah itulah nak menerangkan maksud bagi nya sebutir tu. Kerana bahawasanya ialah pertama-tama ilmu yang hilang pada bumi. Sebab apa Nabi suruh belajar ilmu faraid ni? Suruh mengajar pula. Jangan belajar saja, mengajar pula. Maknanya belajar biar sungguh. Mana sungguh mana? Tiap-tiap hak guru kata kita tulis. Masa belajar di Pondok Lubuk Tapoh, arwah Tok Wajillah Lubuk Tapoh, dia kata mana? Dia kata jangan dimalah nulis, kata dia. Jangan dimalah nulis. Biarlah, kata dia, benda hak tahu dah pun tulis juga. Dok sesat orang yang tulis. Walaupun dia tulis benda hak dia tahu dah. Kata arwah tu. Jangan malah nulis, kata dia. Kata arwah Babadin Kerandang, Tuan Guru Haji Najimuddin Pondok Kerandang Besuk tu, dia kata saya pernah masa belajar pondok dulu balik kat Singgah situ sebab ramai saya sayang duk ngaji situ. Dia kata kita belajar, kata dia, biar nampak bodoh masa belajar tapi cerdik masa ngajar. Masa belajar juga tulis belaka, orang tengok dia juga tulis belaka, tak tahu kalau bala tu, tulis ingat tu. Tapi cerdik masa ngajar, kita boleh kata hak benda kita tak tahu. Sebab apa kita tulis belaka tu, kata Babadin Pondok Kerandang. Jangan jadi nampak cerdik masa belajar. Saya tak tahu je, gedik kaki je. Tai ngajar dah nak kata. Tu kat mula pelawak. Saya ngaji kitab ni banyak betul. Biarlah dalam Facebook, dalam YouTube pun, dalam tu pun kitab saya ngaji ni penuh nak tulis. Nak tu ni. Nak apa panggil? Tiap-tiap lah, tiap-tiap muka surat saya tulis belaka tu kata. Sebab tu saya boleh kata, saya bukan bandar. Saya boleh kata sebab apa tulis belaka. Gitu. Lepas tu dah nak tulis warna dak dam tak? Dak dam tengok mula dalam telefon. Jangan tengok WhatsApp lain saja, tengok WhatsApp ngajar tadi. Hak baca ceramah lah. Tapi hak ngajar tu, hak jenis baca kitab tu. Tengok tu pula putih hak mana-mana hak tu kata, insya-Allah boleh baca pula. Fardu takdir hak saya ajar tu, hak saya baca tu ada hak tinggal. Tak ada apa telefon berapa saya tanya. Boleh bayar je. Ilmu Allah Taala. Kita ngaji pun tak boleh beli. Orang nak beli saja gitu. Lepas tu saya ada pula buat Facebook hak sendiri. Hak tu saya ngajar sikit-sikit. 4-5-6 minit. Hak tu cadang orang hak sibuk nak tengok hak setengah jam ni tak ada masa. Jadi kita buat cadang untuk hak orang sibuk 2-3 minit, 4 minit, 5 minit
satu video. Kata dia, kerana sebab apa Nabi suruh belajar? Kerana bahawasanya ialah pertama-tama ilmu yang hilang pada bumi. Apa makna ilmu yang hilang pada bumi? Ilmu yang tidak ada orang tahu dah. Ilmu faraid inilah ilmu yang mula-mula sekali orang tak erti. Lebih-lebih lagi pula learning. Orang buat program dia panggil, dia bubuh dalam komputer tu. Program siap dah. Bila orang mati dia masuk je, masuk, enter je, tubik lalu dah. Orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Tahu. Saya penuh lah masa ngajar. Ada anak murid tu dia buat cakap sedap. Dia kata tak payah belajar, kata dia, ilmu faraid ni. Ada dah dalam komputer dia. Mungkin dia malah. Dia kata ada dah dalam komputer, kata dia. Dengar dah tak nak baca, kata dia. Dengar jangan buat gitu. Hak dalam komputer kalau punah komputer, dak kan ngigar kita nak cari di mana. Ada orang berfikiran lagu tu. Hak duduk dalam kelas dah tu. Dia kata tak payah belajar saja kerana ada dah dalam komputer. Maka sebab tu Nabi kata itulah ilmu yang mula-mula yang Allah Taala angkat daripada muka bumi kerana tak ada orang nak belajar. Akan datang. Ni kita buat baca kitab di madrasah, di pondok, bolehlah baca faraid. Kalau ngajar di surau masjid kampung-kampung tu tak ada nak baca faraid ni. Pas garik ni lari orang. Maka sebab tu Nabi suruh belajar kerana ilmu faraid ini ilmu yang mula-mula akan hilang atas muka bumi. Ni kata Nabi. Nabi ada sebut gitu. Hatta la yakadu yujadu, hingga ke alif tu baca hingga, letak he bagi bawah nak mudah kan. Hingga hampir, bukan hampar, ditulis hampir, ditulis perah dibaca hampir. Hingga hampir tiada dapat pada akhir zaman. Hingganya kalau akhir zaman kat nak kiamat ya, hampir-hampir tak ada dah orang pandai ilmu faraid ni. Jarang-jarang seorang je hak boleh ilmu faraid ni. Tu maksud kata dia, hingga hampir tiada dapat pada akhir zaman. Hingga hampir tak ada orang pandai ilmu faraid. Dah orang nak belajar, tak ada orang pandai ilmu faraid. Lebih-lebih lagi pula ilmu faraid ni dia melibatkan pengiraan. Kalau hak jenis orang payah makan dengan ngira ni kak. Dah cakap nak belajar, payah makan dengan ngira. Ada ilmu lain boleh, ilmu ngira tak boleh pergi. Ada pandai belaka lain tapi ngira tak boleh pergi. Dah boleh belajar faraid. Tapi kita tak kira gitu. Pandai tak pandai, reti tak reti ngira pun. Siapa tanya ada ngajar faraid ni hari Sabtu malam Ahad ni, belajar lah reti pun. Kalau tak belajar tak reti lalu. Kalau belajar tu ada kat hawa gaji dengar orang panggil. Ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ilmu faraid kitab itu takrib ni atas mazhab imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Kerana dalam mazhab lain adalah perbezaan sikit-sikit. Hak asah ni tak beza. Hak asah hak adalah hadis dalam ayat Quran tu tak beza. Hak beza ni hak jenis ijtihad. Kerana banyak masalah-masalah dalam ilmu faraid ni yang ijtihad. Ada masalah-masalah yang ijtihad tu tak serupa tu. Misalnya dalam masalah bab sulusul baqi. Tu sulusul baqi tu tak ada lah hadis ada. Sahabat Nabi ijtihad masalah sulusul baqi. Tu ada perbezaan lah. Ada pun asah tu dah sama je. Jadi kitab ni hak kita baca ni atas mazhab imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu itulah satu-satunya
tuan bagi mazhab yang berketurunan Arab. Silsilah dia tu catung dengan Nabi. Ada pun orang lain tu. Imam Syafi'i seorang yang orang Arab tu. Lahir tahun 150 Hijrah, mati tahun 204. Imam Syafi'i tu. Orang susah, orang miskin, Imam Syafi'i tu. Dan kalau belajar sebenarnya, kalau pondok pun orang susah itulah boleh ilmu. Anak orang kaya tak boleh ilmu. Anak orang kaya tak boleh ilmu. Orang susah tu boleh ilmu. Jadi Imam Syafi'i tu orang susah. Tuan mazhab yang kayanya Imam Hanafi atau anak orang kaya. Sebab tu kalau kita baca sejarah dia kan, pakaian dia mahal-mahal. Imam Hanafi. Sebab apa? Sebab ayah dia tu ahli perniagaan. Ada orang panggil gedung kain. Bukan jual kain macam Dianah kalau orang sedap. Kilang kain. Kalau macam Dianah sebab kaya dah. Kilang kain. Dia ada kilang kain ayah dia tu. Bila ayah dia mati, dia kembang lagi perniagaan dia. Dia buat kilang jubing pula. Kilang mozaik ni macam mozaik dinding surah kita ni mozaik kan. Kilang mozaik pula. Tapi kilang mozaik dia tu harga mahal. Kerajaan pakar. Orang kampung-kampung tak beli kan dia. Orang kaya beli. Tu orang kaya. Ada pun Imam Syafi'i tak, dia orang susah. Dia orang susah tu boleh ilmu ngaji. Dikatakan bahawa pada hari lahirnya Imam Syafi'i itulah matinya Imam Hanafi. Sambung lagi, wasammaituha ghayatat takribi fil irsi wat ta'sibi. Dan aku namai akan risalah ini. Ha kembali kepada hadhihi risalah wa tahnu. Wa ba'du fa hadhihi risalatun. Balik kat tu wasammaituha tu. Jumpa dah 2, 4, 6, 7 bagi daripada atas tu. Wa ba'du fa hadhihi risalatun. Wa sammaituha hadhihi risalatun tu. Ghayatat takribi fil irsi wat ta'sibi. Dan aku namai akan risalah ini. Risalah ini mana? Risalah yang lagi dia nak karang ni. Kerana kitab tak ada lagi, baru tu nak buat. Tapi dia sebut risalah ini dah. Sebab apa? Kerana benda tu ada dah dalam perut dia, macam mana dia nak buat. Maka sebab tu dia boleh sebut risalah ini walaupun tak ada, baru nak buat. Nama apa? Ghayatat takribi fil irsi wat ta'sib. Yakni diterjemuh makna ghayatut takrib ni, sehingga menghampirkan faham. Baca menghampir, jangan baca menghampar. Sehingga menghampirkan faham orang mubtadi. Maksudnya kitab ni, makna bagi ghayatul takrib tu ialah kitab yang sehampir-hampir faham, yakni kitab hak paling mudah reti sekali kalau orang baru belajar. Kita lah orang baru belajar, kalau nak belajar kitab ni makna dia hak paling mudah reti sekali ada. Hak paling mudah reti sekali kitab ni. Bagi orang yang baru belajar ni lah kitab yang paling mudah sekali. Kerana bahasan dia tu tepat lalu, tak ada bahas panjang-panjang. Maknanya atas putih lah dah orang panggil, sebut dia tu. Mudah-mudah je ayat. Sehampir-hampirkan faham, menghampirkan faham orang mubtadi, yakni hak paling mudah faham sekali orang ngaji bagi orang yang baru belajar kitab ni. Molek dah kita baru belajar ni, baru belajar Qur'an lah, kita lain belajar banyak dah.
Faraid ni baru belajar. Pada menyatakan bahagi pusaka. Kitab ni pada menyatakan bahagi pusaka. Pada menyatakan bagi pusaka itu terjemuh pada kata fil irsi tu. Pada menyatakan bahagi pusaka. Terjemuh bagi fil irsi dan asabah terjemuh bagi wat ta'sibi. Gitu. Wa arjullaha an yantafi'a biha wa ya'simuni wa qari'iha minas syaitanir rajimi fa innahu ra'ufur rahim. Dan aku harap aku pengarang waksa tu, dan aku harap akan Allah bahawa memberi manfaat dengan dia. Aku harap kepada Allah Ta'ala memberi manfaat dengan ini risalah yang aku nak buat ni. Memberi manfaat, maksudnya manfaat di atas muka dunia ni, boleh orang tumpang belajar, boleh mengembang ilmu faraid, dan manfaat di akhirat kelak jadi orang panggil ada ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala usaha dia ni. Itu diharap gitu pada Allah Ta'ala, supaya memberi manfaat atas dunia dan di akhirat, dan dipelihara. Dan dipelihara ni atau kepada memberi manfaat, yakni dan aku harap pula dipelihara akan daku pula. Pertama dia minta Allah Ta'ala, dia harap kepada Allah Ta'ala memberi manfaat dengan kitab dia ni, risalah dia ni. Yang kedua dia harap pula dipeliharakan daku. Kitab ni minta lah Allah Ta'ala pelihara aku, dan yang membacanya. Yang ni dua, dia minta Allah Ta'ala pelihara ke dia sendiri, dan orang yang membacanya akan kitab ni. Minta apa? Minta daripada syaitan yang kena rejam. Minta supaya selamat daripada fitnah syaitan, daripada tipu daya syaitan. Yakni janganlah dengan sebab mengarang kitab ni mari berasa oh hebat aku ni. Ini tipu daya syaitan. Asalnya nak menyebarkan ilmu. Bila siap kitab kan mari tipu daya syaitan. Mu hebat, tak ada lagi orang buat kitab macam mu ni. Mari niat molek dah nak ngaji, lepas tu gak ni tipu daya syaitan. Tak ada orang ngaji pun mu, mari jauh-jauh. Orang nerung tak main mari. Mari gitu. Ya ada mari tu, tapi jangan jadi gitu. Tu tipu daya syaitan. Tak kira tak syaitan ni pandai. Oh, pandai syaitan. Kita baik dah benarnya, orang manusia ni baik benarnya. Syaitan tu jahat. Dia dalam diri manusia tu ada nafsu. Ibarat nafsu tu macam api arwah tu buat misal. Mari iblis ya, syaitan tolong kipas nyala lalu. Api tak ada apa-apa, duduk diam situ je. Manusia baik. Kerana nafsu tu mari syaitan pula kipas, nyala lalu. Jadi minta supaya Allah Ta'ala pelihara daripada tipu daya syaitan. Jangan dengan sebab buat kitab ni mari berasa wujud riak takabur, berasa lebih pada orang lain, berasa hebat kitab je ni. Minta Allah Ta'ala pelihara dia tukang mengarang, dan kita yang mengaji pun gitu juga. Jangan berasa bila boleh mari belajar duk nampak orang lain tu duk jauh dengan orang lain. Orang baca kitab tapi umur dia pun duk gigil, aku jauh mari. Main gitu, mari anak beru. Jangan begitu. Usaha diri supaya baik, supaya juruh, supaya rajin belajar mengaji, ibadat. Waktu suruh berasa diri juruh baik, rajin ibadat, tu larang. Berasa tu larang. Usaha suruh, berasa tu larang. Tu penyakit hati tu. Waktu molek benar belajar kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali.
Kalau belajar Minhajul Abidin tu adalah orang panggil perisai, penyangga, supaya bila mari tipu daya syaitan dan kita tepi-tepi gitu bahayanya penyakit hati tu. Kalau dak belajar kitab Minhajul Abidin tu, penyakit yang duduk dalam hati tu bahayanya. Kalau orang learning, orang moden learning, hak dia takutnya bahaya apa? Hak corona so kira lah. Dia takut virus pergi makan ke maklumat dalam komputer, takut dengan orang. Buat kerja siap, mana ni nak tahu esok nak tahu dah agak buat beri bahan di virus habis licin penuh. Takutnya orang. Nangis. Orang buat sesi kat universiti. Nak siap tu bahan di virus. Takut dengan orang. Tapi bahaya sungguh. Virus makan dalam maklumat dalam komputer tu bahaya sungguh. Susah sungguh kita. Tapi lebih bahaya lagi penyakit hati tu. Ujuk riak takabur mari masuk dalam hati tu. Tu lebih besar lagi bahaya. Bahaya besar yang pertamanya kerana kalau virus makan maklumat dalam komputer, sebenarnya dia bukan makan. Sebab tu orang belajar komputer, minta maaf lah orang komputer dia, saya bukan orang komputer. Maklumat tu hilang tu, dia tak panggil makan dalam istilah komputer, dia panggil hidden. HIDDEN tu makna susu, makna tapuk, makna sembunyi, makna tudung. Bukan makan. Betul tak? Hidden tu bukan makan. Tapi kalau penyakit hati tu, Nabi ibarat dengan makan. Al-hasadu ya'kulu tu makna makan. Bukan susu, bukan sembunyi, tapi makan. Bahayalah makan ni. Makan lagi ada. Makan tu pulaknya bukan kata makan pahala, semayang pahala, puasa pahala. Tak. Ya'kulul hasana Allah. Sekalian kebajikan. Allahu Akbar. Tak bahaya. Makan hal tu balik akhirat muflih tu cakap besar lah. Mengaji banyak mana, ibadat banyak mana, yang makan di penyakit hati tu muflih balik ke akhirat. Tak ada pahala sikit abu. Percaya tak percaya, gitulah hakikat sebenarnya. Dan mana bahaya? Hak nu susu je, hak ni makan. Bila makan, makna apa makan? Habis licin. Kalau susu, makna apa? Dia tudung je. Adalah orang yang pandai buang tudung. Tubik pulau. Sebab tu dia tubik pulau. Maklumat dalam komputer tu kalau makan di virus kan. Lepas tu pergi kedai tu, tak ada ni antivirus kita ni. Backhand sangat je dia virus ni. Pergi kedai tu tak ada. Akhirnya jumpa kedai ada. Ada jadi aku baru pergi install. Okey. Pak hilang sungguh. Tubik balik. Maknanya tak bahaya mana? Lebih bahaya lagi penyakit hati. Sepatutnya orang tak takut mana tu maklumat dalam komputer hilang tu, sebab dia bukan makan. Patutnya orang lebih takut penyakit hati tu, sebab tak belajar ilmu tasawuf Minhajul Abidin paling kurang. Bukan nak ngugu, tapi nak ayat sungguh cerita tu. Itu hakikat sebenarnya. Yang kedua pulaknya, kalau hilang maklumat dalam komputer tu perkara dunia. Barang dunia ni berapa sen dengan harga barang dunia. Kalau hilang habis licin pun, setahun dah, 2 tahun 3 tahun dah kita buat, hilang habis licin. Tak apalah, setakat hilang gitu je. Ada pun pahala ni, tu barang akhirat. Barang akhirat tak ada harga. Kalau barang akhirat ada harga, orang kaya boleh beli pahala. Tak boleh. Barang akhirat tak ada harga. Maka sebab itulah lebih patutnya orang takut dak belajar Minhajul Abidin tu. Satu daripada kitab yang kita ajar sini, yang bukan saya lah, yang diajar sini Minhajul Abidin. Sepatutnya orang pakat mari tu. Kenapa? Takutnya pahala makan di penyakit hati tu. Sepatutnya gitu. Tapi orang tak faham. Orang tak faham. Allahu Akbar. Jadi maka sebab tu tuan kitab kita ni
Walaupun kitab dia ni bukan kitab tasawuf, kita nak bagi saka, tapi dia minta juga supaya Allah Ta'ala pelihara aku dan orang yang belajar, orang yang mengaji, orang yang baca kitab aku ni daripada tipu daya syaitan yang kena rejam. Besar makna dia tu di sisi kita tu. Bukan kecil-kecil tu. Bukan kecil-kecil. Allahu Akbar. Jadi pas pada tu juga stesen besar tu, Kitabul Faraidi, stesen besar. Kalau dulu juga stesen ni juga macam stesen kereta api Kelang Berangan lah, tapi tak jadi. Besar mana stesen besar tu. Jadi stesen besar kena berhenti. Kalau stesen kecil tak apa, stesen besar kena berhenti situ lah dulu. Panjang umur, minggu depan jumpa pula insya-Allah. Wallahu a'lam. Qiraat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina abwaabal fahmi kama fatahta ala anbiya'ika wa alaika wa barika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.